Video terakhir, video penutup untuk sesi pertama ni yang paling-paling penting sebab kita nak ada quick win. Kita nak terus lancarkan kempen untuk menggunakan WhatsApp. Okay? Sebab apa anda kena faham tau. Saya summary sekali lagi takut anda lupa kat depan. Kenapa kita nak belajar benda ni? Sebab tak semua produk ataupun servis boleh dijual menggunakan website. Itu kita kena faham. Ada setengah produk yang mahal macam Kowe, Kuku, Takaful, Agent Insurance, macam-macam benda yang mahal lebih daripada RM500, dia punya risiko dia terlampau tinggi. Jadi bila kita nak promote, kita better tarik ke WhatsApp. Kita set appointment mudah, kita nak call mudah, kita nak explain mudah. Kalau kita nak buat secara auto closing di website, bayangkan macam mana kita nak tukar emosi dia daripada tak tahu apa-apa kepada membeli untuk beli produk yang harga RM3,000 secara manual di website. Boleh bayang tak? Kita masuk TAC number, beli produk RM3,000, tekan submit tu dalam keadaan tak tahu apa. Tak boleh bayangkan sebab memang risiko terlampau besar. Orang takkan beli produk harga RM3,000. Beli motor secara online, submit, pak beli kat Lazada RM3,000. Unlikely, kemungkinan macam laptop mungkin ya. Itu pun sebab dia dah research kau-kau, dah tanya sana sini, tengok video review YouTube semua. So, bagi saya, that's why kita belajar apa yang kita tengah belajar sekarang. Okay, dan kita nak recap sikit apa yang kita dah belajar adalah kita dah belajar cara untuk create page. Itu yang paling penting, nombor satu. Saya nak buktikan kepada anda yang mana kita sebenarnya tak perlu pun nak create page, nak tarik like, buat like marketing, buat Facebook live 30 hari. Benda tu semua adalah cara kaedah sifu-sifu lain. Which is saya tak kata salah. Cuma bagi saya cara tu tak sesuai dengan semua orang. Tak semua orang nak berdepan like, bercakap live 30 hari. Kan takkan nak jadi kaya dalam bisnes ni kena propa-propa, jadi lelaki lembut, buat live, lepas tu cakap-cakap, lepas tu nak makan-makan buat live kan. Macam alah, hey, come on lah weh. Tak ada cara bermaruah sikit kan yang kita boleh buat macam tu lah ibarat dia. Ayat ganas betul lah. Tapi point dia saya macam tu. So, kita buat satu Facebook page. Page kosong, baru buat tak sampai berapa minit, kita post satu post sahaja dan daripada satu post ni kita dah belajar simple cara buat API WhatsApp. Dan daripada sini kita dah belajar juga cara macam mana nak login dalam Facebook Ads Manager ni yang kita tak tahu pun sebenarnya wujud. Kita type je Ads Manager, enter. Boom, kita masuk di dalam kita punya Ads Manager. Kita dah faham macam mana cara nak guna menu-menu yang kita akan pakai. Kita faham juga sekarang ni kita pakai enterprise, account kecil je. Saya saja ajar dulu yang ni. Nanti tiba masanya kita nak register business setting ni. Untuk business manager, kita macam Sinar Berhad, kita boleh ada banyak account ads. Kita boleh ada assign banyak orang, banyak staff. Boleh ada partner lagi dalam ni. Macam kita ada shareholder macam tu lah dalam company kan. Dia lebih besar dia punya functionality dia. Tapi kita kena belajar dulu enterprise. Takkan boleh skip terus pada Sinar Berhad kan. Kita belajar dulu yang pakai ni. That's why bila kita nak belajar pakai ni, kita try run menggunakan traffic WhatsApp. So, bila kita run, iklan yang kita run pula, anda pun akan perasan, kita tekan button hijau ni, kita pilih campaign. Bila kita pilih campaign, bayangkan ya Allah, hai, nak setting ni sebenarnya senang. Kenapa senang? Sebab step ni tak payah hafal. Anda ada video ni, anda tengok je balik. Dan anda akan buat setiap hari sampai anda dah hafal lah step ni. So, yang orang duk pening-pening, susah ni, yang susah bukannya Facebook Ads. Yang susah bukannya setting Facebook Ad. Yang susahnya adalah apa gambar nak pakai, apa video nak pakai, apa ayat copywriting nak pakai, apa offer nak pakai. Itu yang susah. Setting ni anda follow je sama, same old, bosan. Tekan-tekan macam ni, tukar-tukar nama, masuk-masuk budget, tekan-tekan sini, tekan sikit-sikit, sama je. Tapi adalah setting, ada setengah orang dia kata, oi aku takkan tekan detail targeting expansion ni. Ada setengah orang dia kata, oi aku takkan buat lah auto, aku akan buat manual dia. Dia adalah khilaf antara ulama'. Dia akan adalah perbezaan pendapat kat situ. Tapi benda tu semua tak signifikan. Sebab bagi saya, daripada 100% faktor kejayaan, 80% datangnya daripada creative ads kita. Inilah creative ads maksud saya ni. Iklan yang kita guna ni. Okay? Inilah faktor kejayaan. Maksudnya gambar ini yang akan menentukan orang berminat ke tak dengan iklan kita. Orang rasa nak klik, nak WhatsApp atau tak. Orang nak beli atau tak. Ini punca dia. Bukannya setting dekat belakang tu. Contoh orang kata, belilah, pakailah laptop. Kalau kau pakai laptop,
kau akan berjaya tau, hidup kau senang lepas ni dapat. Tak, bukan technical setting spec dalam laptop tu, tapi adalah apa yang creativity yang kita gunakan dengan laptop tu, apa yang kita hasilkan, itulah ibaratnya kan. Jadi bila iklan kan, bukannya kertas tu yang main peranan, oh kertas ni tebal ni, kalau orang dapat ni orang akan beli, bukan. Tapi apa gambar dalam kertas flyers yang kita nak bagi tu, kan? Itu yang penting. Jadi that's why anda kena faham kat sini, Facebook ni mudah. Yang susahnya adalah gambar apa semua ni. Tapi sebenarnya itulah yang jadi mudahnya sebenarnya. Sebab kita ni pula, kehebatan business owner macam kita ni, kita banyak sangat idea. Kalau nak buat iklan, kita banyak idea. Tapi kita ni tak tahu setting-setting ni, jadi kita duk dalam katak dalam tempurung, duk fikir yang setting ni yang susah. Sebenarnya setting ni lah yang paling senang. Kan? Lepas tu ada orang pula, dia duk fikir, dia mindset dia terbalik sikit. Ada setengah orang tak setuju dengan saya cakap macam ni. Bila saya cakap 80% adalah sebab creativity, creative ads ni. Kreatif iklan ni sendiri. Gambar, video. 20% saja setting technical ni. Ada orang kata 80-20 terbalik pula bagi dia. Tak Dip, 80% adalah setting. Itu bagi dia. Sebab ada setengah orang percaya yang setting ni sangat penting. Tapi bagi saya tak. Sebab saya dah test dan saya tengok marketer-marketer saya tengok orang lain pun sama juga data dia. Gambar dan video ni akan berperanan. Dan apabila anda run gambar dan video, anda akan tengok data-data akan keluar nanti dekat sini. Berapa ramai klik, berapa banyak amount spend, berapa semua ni akan keluar. Okay? Dan untuk view result ni actually, dia ada beberapa format-format yang kita boleh tengok. Contohnya dekat sini, dia ada format performance, ada format engagement, ada format macam-macam. Kalau saya tekan format performance and click, dia akan keluar benda lain pula kat sini. Dia akan tunjukkan saya reach, frequency. Okay, ini semua technical. Tapi tak apa, ni kita memang akan belajar. Jangan risau. Yang penting kita dah launch ads lah. Benda yang susah. Yang silap-silap kena pergi upsell kelas premium apa semua. Baru nak belajar. Kita terus dah setting terus. Okay. So, bila anda dah start faham benda ni, soalan seterusnya adalah, katakanlah iklan tak perform. Katakanlah iklan tak perform. Apa yang kena buat? Okay. Berbalik-balik kepada asas kita tadi. Disebabkan, guys, kita punya strategi, kita dah try macam-macam audience. Kalau katakanlah tak berkesan, sebenarnya, kita tak perlu buat apa-apa sebab Facebook akan optimiskan sendiri. Contohnya, kalau katalah dia rasa audience ni tak okey, dia akan kurangkan bajet kat sini. Dia akan lebihkan bajet dekat sini. Kalau sini tak okey, dia lebihkan bajet sini. Katakanlah semua tak okey, kita sendiri akan perasan tau. Bagi saya yang terbaik adalah kita kira secara manual. Contohnya, kalau kita spend RM100 sehari dan pada setelah 3 hari, contohnya, kita dapat 30 orang WhatsApp kita. Menjadikan kos per WhatsApp, kalau kita spend 300 dalam masa 3 hari, 30 orang WhatsApp, RM10 lah, betul tak? RM10 untuk seorang WhatsApp kita. Soalan seterusnya, berbaloi ke tak RM10 tu? Maksudnya, kata 30 orang WhatsApp kita, kita jual produk yang mahal sikit lah, agent Kowe ke, insurans ke ataupun ni. Kita rasa macam, weh berbaloi gila, aku punya commission daripada 30 orang yang WhatsApp, 3 orang beli. Contoh 3 orang beli, kita punya commission RM1,500. Jadi kita spend berapa kat situ? Kita spend 300, dapat RM1,500. Persoalan saya, berbaloi ke tak berbaloi? Kalau jawapan dia berbaloi, teruskan iklan tu. Tapi ada setengah orang, dia jual produk tu murah. Produk tu adalah produk makanan, contohnya. Bila jual produk makanan, takkan kos untuk satu WhatsApp RM10. Contoh dia jual tahu bergedil. Contoh satu WhatsApp dia dah RM10. Maksudnya, dia dah makan margin besar. Dia macam dah tak cover modal lah kat situ. Dan kat situ dia kena stop. Maksudnya orang-orang macam tu, dia memang kena, dia actually kos WhatsApp dia takkan semahal RM10. Boleh jadi kalau dia tak reti letak gambar, video yang betul. Cuma point dia, biasanya dia akan dapat dalam kos RM1 ke RM3 ke, dia murah je lah kan. Atau kadang-kadang sen-sen je, tak sampai RM1 pun. Cuma point saya adalah dia berbalik kepada barang yang kita jual, berbaloi tak berbaloi. Dan cara yang terbaik adalah kita tengok data setelah 3 ke 4 hari. Maksudnya lepas saya dah run iklan ni, kita cuba biar 3 ke 4 hari untuk Facebook belajar, Facebook optimiskan. Sebab kalau terlampau cepat, kita off. Kalau kita tak sabar sangat, kita dah spend RM50 ataupun RM100 sehari. Dah 4 hari spend, dan kita terus, tak sampai 4 hari pun, baru sehari 2 hari, kita terus ubah setting. Dan dia akan jadi masalah lah. Facebook tak sempat nak belajar. Cuma, kalau kita dah spend RM100 sehari, tak ada satu WhatsApp pun, pelik lah, betul tak? Dah spend RM100 kot. Dan kat situ kita boleh terus. Sebab dia dah macam terlampau lari.
Tapi kalau kita dah spend 100-200, dah memang ada WhatsApp tapi kita rasa macam just kenapa macam agak mahal, tapi still result ada, biarkan dulu sekejap untuk dia matang sikit dalam 3 hari 4 hari macam tu. Dan katakanlah iklan kita tak perform, apa yang kita akan buat adalah kita buat iklan baru, kita buat kempen baru. Ni kempen ni kita actually boleh duplicate kempen ni pula. Kita duplicate kempen ni. Tapi kita ubah dekat tempat lain. Contohnya saya try saya klik duplicate. Okey, saya nak klik duplicate yang ni kempen yang bukan retargeting ni, yang ni. Saya klik duplicate. Saya klik duplicate sekali lagi. Okey, nampak? Dia akan duplicate ni, yang atas yang saya duplicate ni. Yang bawah ni abaikan Yang ni dia akan terauto select juga. Okey. Kalau tak nak pening kepala, kita pangkah dulu. Kita tekan je close, nanti dia akan keluar yang ni, nampak? In draft ni. Ini yang copy ni. Okey, untuk yang copy ni, kita tekan edit sekali lagi. Nampak? Baru dia keluar yang kita punya copy ni. Sebab kalau tak nanti jadi pening. Tadi kita dah select yang asal dan juga yang copy. Takut kita terubah yang asal tu. Saya pun pernah buat kesilapan tu. Okey, yang ni kita ubah iklan ni. Kita ubah pakai, contohnya kita type pakai video kucing comel contohnya. Apa-apalah kan, kita tukarlah kita punya video kucing. So dekat bahagian ads ni, okey, cara senang dia adalah kita boleh tekan tab, tekan control. Kita select satu-satu dan kita edit sekaligus. Maksudnya kita pergi dekat kita punya iklan ni. Nampak tak? Dia tak keluar preview dah sebab kita dah select 4-4 ni. Kita boleh tukar daripada existing post kepada create ads. Nampak? Dan dia akan terus tukar 4-4 ni sebab kita dah select serentak. Dan kita terus upload gambar. Contohnya, saya upload gambar baru Saya upload gambar makcik ni Saya upload gambar lain pula. Okey, saya select gambar ni, saya tekan next. Enhancement saya allow dan okey. Primary text ni pun saya masukkan ayat yang sama. Contohlah saya ubah gambar lah, tapi kalau bolehnya ubahlah gambar, video semua ubahlah. Janganlah sentimental dah pakai tulisan tu, biar je tulisan tu kan. Kadang-kadang kita kena try macam-macam angle. Okey, nampak? Okey, saya dah masukkan website URL. Okey, abaikan dulu. Okey, so saya tekan yang atas ni pula, satu je. Okey. Sekejap website URL ni. Asal dia minta website URL ni? Oi, Facebook. Okey, pangkah. Okey. Missing call to action. Call to action. Maksudnya yang ni. Dia di tag, kita kena bagi website URL. Show button. Tracking. Website URL ada kat sini. Okay, kita tengok sekali lagi. Setting traffic, betul. Okay, nampak dia akan copy sekali semua. Kita setting traffic. Iklan kosong ni pun dia akan copy website. Malay publish. Okay. Yes. Sorry. Saya pula termiss. So, kenapa jadi macam tu? Sebab kita publish dekat belakang. Okay. Kita publish kat belakang. Ni kan kita publish kat belakang kan. Okay. Apa yang kita nak buat adalah kita kena publish kat depan. Jadi saya copy balik. Contohnya macam ni. Okay. Saya copy balik. Saya pergi dekat page ni. Saya boleh publish post baru. Okay. Contohnya saya publish post yang sama. Tapi saya letak gambar yang berlainan. Seboleh-bolehnya kita buatlah tulisan copywriting pun lain. Semua benda lain lah kan. Tapi ni untuk demo ni. Okay. Dan saya post. Okay. So tak nak button. Okay. Jadi apa yang berlaku kat sini adalah
Okay, Ads Manager tadi ni. Saya refresh sekejap. Saya refresh sebab saya baru je publish satu post tadi kan. Jadi saya nak refresh. Okay. Saya select 44 ni, tekan control, select 44. Dan saya pilih ads ni daripada existing post. Dan saya select post. Maksudnya saya nak select post yang saya publish kat depan ni, nampak? Ni. So saya tekan continue. Review on. Selesai. Nampak tak? So dia dah masukkan satu lagi gambar baru. Gambar baru. Yang mana kalau saya select satu ni, nampak? Dia akan automatic tukar. Maksudnya saya boleh select 44 dan dia akan tukar 44 terus. Dia synchronize tau. Tak perlu saya nak tukar satu, upload gambar, tukar satu, tukar lagi, tukar satu, padahal benda sama. Jadi itu antara shortcut lah. Jadi macam sekarang ni, disebabkan saya dah settle upload gambar apa semua ni, yang lain semua sama, betul tak? Interest sama. Interest tak berkaitan sama. Lookalike audience sama. Ni kosong pun sama. Jadi, apa yang kita dah boleh buat lepas ni adalah kita pergi dekat atas kali ni, dia punya atok dia ni, bukan bapak dia ni, atok dia ni, campaign ni, kita tekan publish. So, dia akan publish semua sekali bawah ni. Ini cara dia guys. Cara macam mana kita nak tambah iklan baru dengan mudah. Maksudnya tak perlu nak buat balik. Okay. Nampak? Dia dah tambah iklan baru ni. Pakai video kucing. Ni contoh Okay, ni contoh. Okay. So, dia dah in review. Okay, soalan seterusnya. Macam mana kalau saya rasa iklan yang saya buat ni pula memang tak perform? Macam mana saya nak buat? Cara dia mudah. Iklan yang kucing tadi ni, katalah ni tak perform. Saya tekan je button ni. Turn off campaign. Saya tekan je turn off campaign. Automatically semua cucu dan anak-anak dia ni. Ni, macam ni kan. Saya tekan ni kan. Biru ni maksudnya dia on tau. Biru ni maksudnya dia on. Yang dah grey ni maksudnya dia dah off. Okay, tu saya select ni. Saya tengok bawah-bawah dia. Walaupun nampak macam on, tapi dia akan jadi off. Nampak? Sebab campaign dia punya atok dia tu, yang dia punya moyang dia tu, general atas yang paling tinggi dia adalah ni, dia dah off. Automatic lah off. So, yang ni pun dia akan off. Jangan risau. Yang ni pun dia akan off. Sebab bila kita dah off campaign, semua benda dia akan off. Jadi itulah cara dia. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat iklan baru kalau kita rasa iklan yang sedia ada tu tak okey. Campaign tu kita akan duplicate, tukar copywriting gambar baru. Okey, katakanlah situasi seterusnya. Iklan saya ni, yang ni menjadi kau-kau pula. Macam mana saya nak tambah bajet kan? Macam ni, menjadi gila lah. Lain macam lah pergi dia. Okey, cara dia yang saya belajar dan saya nampak kita apply pun, rejected. Rejected. Sekejap. Okey. Nampak tak situ? Iklan susu di kos. Aktif. Aktif rejected. Nampak? So, saya dah ni. Jadi, dia rejected. Kita boleh tengok kat sini kenapa rejected. This app because page isn't allowed to advertise. Page ni tak boleh nak advertise. Okay. So, kenapa page ni tak boleh nak advertise? Kita akan tengok di depan. Go to account quality. So, benda-benda ni adalah benda-benda yang biasa berlaku. Maksudnya, sorry, some ads ni. So, kita tengok apa yang kita tak ni. Tapi iklan ni pula aktif. Dalam banyak-banyak iklan ni, satu aktif. Okay. Jadi, benda-benda ni adalah permainan iklan tau. Saya nak tunjuk demo je lah. Ada iklan yang reject, ada iklan yang ni. Jadi, memang nampak macam saya cuba nak permudahkan juga Facebook ni. Tapi actually adalah benda-benda yang kita kena bergelumang dengan benda yang tak indah lah pasal Facebook which is benda-benda macam ni. Reject. Dia suruh kita checkkan quality. Jadi kita kena check ada ke tak apa-apa yang tak comply. Mungkin lah saya rasa sebab Facebook page ni mungkin terlampau baru sangat. Saya publish terus macam-macam benda. Jadi dia macam terkejut je. Macam, kau ni dah lah boleh spend RM40 je sehari. Page baru kan. Sekali pergi publish macam-macam benda. Jadi macam kita tak boleh terlampau drastik macam ni juga sebenarnya. Okay.
So cara kalau kita nak kita tengok iklan ni menjadi, cara dia adalah kita duplicate iklan ni, kita run satu iklan katalah bajet 100, kita duplicate satu lagi pun 100 juga. So maksudnya 100, 100, 200. Kalau kita nak run bajet 300, kita duplicate satu lagi 100, 100, 100, 300. Itu panggil sebagai horizontal scaling. Dan seboleh-bolehnya kalau nak lagi bijak, kita jangan duplicate terus iklan yang sama. Kita cuba cari iklan yang baru yang menang. Kita panggil sebagai winning ads. Maksudnya kita sentiasa tak sentimental dengan iklan yang sama. Kita cari iklan baru, iklan baru, iklan baru. Katalah kita jumpa satu iklan yang menang. Iklan yang menang tu kalau bajet dia kecil, dia boleh tahan dalam sebulan. Tapi kalau bajet dia besar, iklan yang menang tu dia akan fatigue. Kita panggil sebagai ads fatigue. Iklan tu dia akan penat. Sebab apa penat? Sebab dia dapat flyers yang sama. So dia akan penat lah. Dia tengok flyers yang sama je budak ni. Asyik bagi flyers sama je. Aku dah lah flyers lama aku tak beli. Ni kau bagi flyers sama ni aku dah scroll terus lah. Aku malah nak tengok lah. Macam tu ibarat dia. So panjang lebar juga saya explain. Saja nak bagi extra sikit untuk video summary ni. Kesimpulan dia tahniah. Anda dah sampai kat sini. Dan benda ni apply untuk almost semua bisnes. Sebab semua bisnes boleh closing guna WhatsApp. Itu yang pasti. Jadi video ni sangat-sangat bermanfaat untuk anda setting dan run je. Kalau tak ada bajet besar, letaklah RM30 paling-paling tidak pun. Biar je running. InsyaAllah ada WhatsApp masuk 1, 2, 3, 5, 10 kan. Kita cari adjust. Kita adjust benda tu insyaAllah. So semoga video ni manfaat untuk series iklan menggunakan WhatsApp. Dan dalam series yang akan datang pula, kita akan go through pula cara untuk closing tanpa WhatsApp. Maksudnya, closing 100% menggunakan website, tapi itu lebih advance. Sebab kita akan pakai objective conversion. Yang mana kita kena install pixel, verify domain, adalah proses-proses dia. Dan berbaloi ke belajar benda ni? Saya nak jawab yang tu sekali lagi. Berbaloi sangat-sangat tuan-tuan. Sebab belajar sekali guna berkali-kali. Belajar kali ni je ni. Sebulan, 2 bulan ni time ni je. Tough sikit belajar. Dan saya pun tengah semangat nak ajar ni. Tolonglah belajar. Tiba masa saya tak nak ajar dah tahun depan. Saya dah stop kelas ke apa ke. Mungkin kena cari online lah kan. Tapi banyak je orang-orang yang bagus kat luar sana. Cuma ada peluang, ada ruang kat sini kita belajar sama-sama. So that belajar kali ni. Lepas ni kalau PKP lama pun dah tak risau. Apa-apa jadi dengan you, dengan family you ke, you tak risau. You dah ada cara. Staff lari ke apa pun macam-macam problem, dah tahu, tak risau. Sebab you tahu, dengan capacity you sendiri, tak kira you muda ke, you berusia ke, you boleh hasilkan jualan. This is the new era of digital marketing. This is the new era of sales. Dulu kita kena pergi kedai bagi flyers, sekarang dah tak payah dah. Kita duduk kat satu tempat, depan PC dengan Facebook Ads saja kita dah boleh buat jualan jutaan ringgit. Tanpa perlu type satu WhatsApp pun. Dengan menggunakan website dan sales page. So, jumpa dalam video seterusnya. Keep on semangat. Apply dan execute apa yang kita dah ajar ni. Assalamualaikum.